Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid. Pagi ni kita akan masuk tajuk baru iaitu unit 6 bunyi. Untuk pembelajaran pagi ni Ustazah akan ajar kamu dua sifat bunyi iaitu yang pertama bunyi bergerak ke semua arah dan juga bunyi boleh dipantulkan. Okay, pertama sekali Ustazah nak kamu buka buku teks kamu muka surat 112. Okey, Ustazah akan terangkan dekat sini dekat kamu apa itu bunyi. Okey, apa itu bunyi? Yang pertama sekali, bunyi adalah satu bentuk tenaga yang dihasilkan oleh objek bergetar. Okey, bunyi adalah satu bentuk tenaga yang dihasilkan oleh objek yang bergetar. Okey, apa sahaja yang objek yang boleh menghasilkan getaran, ia juga boleh menghasilkan bunyi. Okey. Yang kedua, bunyi boleh dihasilkan melalui pelbagai aktiviti dan alat muzik dalam kehidupan seharian manusia. Okey, bunyi boleh dihasilkan melalui pelbagai aktiviti dan alat muzik dalam kehidupan seharian manusia. Antaranya kita ada, okey, yang pertama kamu boleh lihat dekat sini, kita ada tiupan, ketukan, okey. Lepas tu kita ada petikan dan gesekan, dan akhir sekali kita ada tepukan. Okey, so saya ulang balik. Yang pertama kita ada tiupan, okey, lepas tu ketukan, petikan atau gesekan dan tepukan. Okey, dekat sini Ustazah akan terangkan dekat kamu, okey, macam mana benda-benda ni boleh berlaku. So kita ada tiupan, ketukan ni, macam mana dia boleh menghasilkan bunyi. Okey, cuba kita tengok pada tiupan. Okey, kat sini dia cakap apabila seruling ditiup, udara di dalam seruling akan bergetar. Sebab tu dia boleh menghasilkan bunyi. Okey, kamu boleh lihat kat sini. Okey, Ustaz besarkan sikit. Okey, nampak tak dekat sini bila kamu tiup, okey, udara dalam seruling ini akan bergetar. So dia melanggar dinding-dinding seruling tu. So dia akan menghasilkan bunyi. Okey, seterusnya kita pergi pada ketukan. Okey, apabila xylophone diketuk, okey, this one is xylophone. Okey, benda ni adalah xylophone. Okey, namanya xylophone. So apa saja benda yang diketuk, okey, so xylophone ni bergetar. Okey, sebagai contoh lain kita ada dekat sini. Okey, apa benda yang awak ketuk? Okey, kita ada gong, kita ada drum. Okey, so bila awak ketuk benda tu, okey, awak menghasilkan getaran kan? So bila menghasilkan getaran, dia akan menghasilkan bunyi. Okey, lepas tu kita pergi pada petikan atau gesekan. Petikan, okey. Petikan adalah ni gitar ni, awak petik gitar. Awak tak cakap awak gesek gitar, awak petik gitar. Okey, dan ni adalah gesekan. So bila main biola ke so dia akan menghasilkan gesekan. Okey, dekat sini dia terangkan tali yang dipetik atau digesek bergetar. Okey, tali tu bergetar tak? Okey, so nanti Ustaz akan bagi contoh lain. Dan akhir sekali kita ada tepukan. Okey, untuk tepukan pula, okey, awak tengok pada kepingan simbal. Ini adalah kepingan simbal. Okey, yang ini. So bila dia tepuk, dia akan menghasilkan getaran. Sebab kalau awak tepuk simbal tu, dia tepuk, dia bergetar. Lepas tu akan bunyi cing. Bila awak stopkan getaran dia pun akan stop berbunyi. Sama juga macam awak tepuk tangan. Bila awak tepuk tangan, tangan awak akan bergetar. So dia akan menghasilkan bunyi. Okey, sama juga macam awak tepuk kompang. So bila kulit kompang tersebut, ataupun kalau awak buat kompang daripada kulit lah, so bila dia bergetar, dia akan menghasilkan bunyi. Bila awak
lepas tepuk, lepas tu awak stopkan getaran dia, awak pegang pada dia punya kulit tu, dia akan berhenti bergetar. Okey. Untuk yang petikkan atau gesekkan ni, awak pernah petik jari kan? Petik jari kan. So bila yang mana pandai petik jari tu, bila awak petik, dia akan menghasilkan getaran. Okey, getaran pada tangan awak. So bila awak petik, dia bunyi. Bila awak senyap dia dah tak bunyi lagi. Okey, sama juga macam gitar. Gitar tu awak petik, so bila awak stop kan, dia dah tak bunyi. Ataupun waktu dulu-dulu awak tak dapat main gitar kan? Apa awak buat? Awak ambil getah atau apa saja tali, awak kalau ada kayu, awak ikat pada kayu tu, lepas tu kita jadikan macam gitar kan. So bila getah tu awak petik, okey, dia akan bergetar kan. So bila dia bergetar, dia menghasilkan bunyi, dia ting, dia menghasilkan bunyi. Bila awak stopkan, awak pegang getah tu supaya tidak bergetar, dia tak akan menghasilkan bunyi. Okey, setakat ini faham? Sekiranya tak faham, awak boleh personal message Ustaz, tanya balik macam mana dia menghasilkan bunyi tu. Okey, Ustaz akan terangkan secara personal kat kamu. Okey, seterusnya Ustaz nak kamu buka muka surat, buku teks kamu, muka surat 114. Dekat sini kita akan belajar tentang bunyi bergerak. Okey, bunyi bergerak. Okey, bunyi bergerak ke semua arah. Okey, dia bergerak ke semua arah. Contohnya, bunyi loceng dapat didengari oleh semua murid pada kedudukan berbeza di sekolah. Okey, kat sini kita Ustazah akan baca dekat kamu bunyi bergerak. Okey. Faris, Teruni dan Melan boleh dengar bunyi loceng penjual aiskrim walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza. Okey, sebab apa? Okey, dekat sini, walaupun mereka berada pada kedudukan yang berbeza, mereka boleh mendengar bunyi loceng daripada penjual aiskrim kerana bunyi bergerak ke semua arah. Ini yang nombor satu tadi. Ini yang nombor satu. Okey, yang ini yang nombor dua yang Ustaz bagi tahu tadi. Okey, contoh kamu dapat dengar bunyi loceng sekolah kamu. Okey, bukan kamu saja, semua murid boleh dengar. Okey, pada kedudukan yang berbeza. Okey. So ini bunyi loceng ni kat bahagian atas. Yang Ustaz besarkan. Ini bunyi loceng dia. Okey. So, kamu nampak kan? Loceng dia kat atas. Okey, tapi dia boleh didengari pada seluruh sekolah. Yang ini pula sebagai contoh, okey, kamu kan dekat rumah kan sekarang ni PKP kan. So kamu tak boleh keluar rumah. So waktu dulu bila PKP, sebelum PKP, kamu pernah dengar tak bunyi loceng aiskrim yang Mat Cool ke, Pad Pop tu ke? Kan kamu kat dalam rumah. Okey, tapi bila dia botol tu bergerak, dia bunyikan lagu ataupun bunyikan loceng kling 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 kling, ataupun bunyikan lagu Pad Pop atau Mat Cool. So disebabkan walaupun kamu berada dalam rumah, okey, dan rumah yang berbeza, disebabkan bunyi tu bergerak ke semua arah, so kamu dapat dengar aiskrim tersebut. Betul tak? Itu maksudnya bunyi bergerak ke semua arah. Okey. Dan sebagai contoh lain, ataupun kamu tengah jalan bawa kereta, bukan kamu lah bawa kereta, kamu berjalan-jalan naik kereta dengan mak dengan ayah kamu, tiba-tiba kamu dengar bunyi siren ambulan ke, bomba ke, polis ke, walaupun kamu tak nampak lagi kereta-kereta tersebut. Itu maksudnya bunyi tu dia bergerak ke semua arah. Okey, Ustazah harap kamu faham untuk bunyi bergerak. Okey, sekarang Ustazah nak kamu buka muka surat 115. Okey, 115 iaitu bunyi boleh dipantulkan. Sekarang ni Ustazah nak terangkan kepada kamu tajuk yang kedua. Ustazah cakap tadi, bunyi boleh dipantulkan. Bunyi juga boleh dipantulkan seperti cahaya. Okey, bunyi juga boleh dipantulkan seperti cahaya apabila terkena pada permukaan. Permukaan yang keras dan licin dapat memantulkan bunyi dengan lebih baik. Okey, dekat sini Ustaz tak cakap permukaan lain tak boleh memantulkan bunyi, boleh. Tapi permukaan keras dan licin, okey, keras dan licin dapat memantulkan bunyi dengan lebih
baik. Okey, dekat sini awak boleh lihat pada gambar ni. Okey, Faris dan keluarganya baru saja berpindah ke rumah baru. Ketika dia bercakap di dalam bilik yang kosong, dia mendengar semua suaranya. Ini dulu kan Ustazah kecil-kecil dulu pun selalu perasan lah. Kalau kita masuk rumah kosong ataupun baru pindah rumah, okey, kalau awak perasan, bila awak cakap dalam rumah tu dia awak dapat dengar dengan jelas. Dia macam memantulkan cahaya memantulkan bunyi. Okey, awak cakap dia macam berdengung-dengung, macam awak dengar berlapis kan. Okey, sebabnya dia memantulkan balik memantulkan balik bunyi tu, memantulkan balik suara tu. Kalau awak kata awak panggil mak awak kan Umi, ataupun awak panggil ayah awak ayah, so awak dengar bunyi tu dengan jelas. Sebabnya dia memantulkan balik setiap suara awak tu. Sebab apa? Sebab bilik tu kosong dan permukaan dinding tu dia keras dan licin. Sebab tu dia memantulkan bunyi tu, suara awak tu dengan lebih baik. Okey. Dan kalau awak dapat tengok di sini, dia kata hello, dan dia dapat dengar hello, hello, hello. Sebabnya dia memantulkan, dia dipantulkan. Bila macam awak main bola lah, awak campak ke dinding, dipantul balik ke awak. Lepas tu awak campak dinding nombor 2, dia pantul balik ke awak kan. Macam itulah juga. Okey, ini arah bunyi yang bergerak tu. So bila awak cakap ke dinding, so dia akan pantulkan balik. Okey, yang biru ni awak bercakap, suara awak dia kena dinding. Lepas tu dinding ni akan pantul balik pergi dekat awak. So awak dapat dengar dengan jelas. Okey. Contoh lain, kamu boleh tengok pada gambar dekat bawah ni, kita ada menjerit di dalam gua ataupun menjerit dalam dewan kosong. So kamu akan dapat dengar balik suara kamu. Kalau kamu duduk dalam gua lah, Ustaz tak tahulah kamu pernah pergi masuk gua ke tidak. Tapi kalau dululah sebelum PKP kan kamu pernah pergi melancong. So mungkinlah Ustaz assume, Ustaz beranggapan adalah di antara kamu yang dah pernah pergi masuk gua Niah ke apa-apa saja gua. So dekat situ bila kamu masuk dalam tu, kamu cuba bercakap atau kamu cuba cakap hello, kamu dapat dengar balik pantulan suara kamu. Dia akan jadi macam bertali-tali lah. Hello, 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 hello. Macam tu kan. Itu adalah contoh bunyi boleh dipantulkan.